أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam ni dah masuk 7 Zulkaidah. Lama tak jumpa. Daripada sejak Syakban, Rejab Syakban, Rejab daripada Rejab ke Syakban, Surah Mi'raj, dan surau ni betul tinggi. Termasuk yang bercakap ni pun baru kita tahu rasa dia macam mana. Jadi alhamdulillah pada malam ni dengan takdir Allah kita dapat sama-sama berkumpul. Saya pun tak menjangkakan pada malam ini akan mula kuliah. Ni mula kuliah saya. Sebelum ni ada kuliah? Tak ada. Jumaat. Oh ni first. Biasa jadi first ni payah sikit. Saya pun lupa dah muka surat berapa tajuk tu. InsyaAllah pada malam ni kita kongsikan peristiwa. Mungkin saya ambil beberapa ayat daripada khutbah kita yang berlangsung pada hari Jumaat yang lepas. Ingat tak? Cerita tentang apa? Tak ingat Ustaz, saya duduk belakang tadi. Kan? Jumlah dia 1/3 tu. 1/3 daripada masjid. Kalau keluasan dia boleh muat dalam 800 orang, boleh mungkin dalam 200 setengah. Saujana yang besar tu 550. Lambat tutup. Macam-macam cara. Ada yang pakai kupon, ada yang daftar online, ada yang ikut jalan, ada yang ikut blog, ada yang siapa cepat dia dapat. Pergi sini tak boleh, pergi sini tak boleh. Bila boleh pergi? Kalau tengok dalam undian tu bulan 8 baru boleh sembahyang Jumaat. Yang lepas dah 15 kali Jumaat rasa saya. Sebab tu adanya penggiliran. Tapi manusia dia seorang nak dapat pahala, dan terdengar juga nak dapat pahala lebih kat masjid, nak doa makbul kat masjid. Iya. Kalau ikutkan, mana ada penjarakan-penjarakan ni? Saf, rapatkan saf. Dah tak boleh dah rapatkan saf. Kan? Maknanya ada satu hukum kecil lagi. Takkan orang rumah cakap, takkan saya nak jadi imam, abang nak jadi imam. Jadi imam tarawih. Baru dia tahu jadi imam tarawih tu macam mana. Anak tengok, lah surah Ikhlas saja. Oh, ngata orang pandai. Tengok, Allah nak balikkan, Allah nak bersihkan hati-hati kita secara tak perasan. Mungkin orang surah Tamam Muhibah tak ngata orang kot. Jadi kita belajar diri kita. Dan alhamdulillah dalam hari raya ada dengar tak kemalangan? Payah dengar. Ini antara hikmah-hikmah dia. Kalau tak, sebelum raya lagi dah ada kemalangan. Nampak? Bumi terselamat, Sungai Kelang tu biasa tercemar, tak tercemar. Di beberapa tempat ibu kota biasanya memang tak nampak, tengah hari nanti baru nampak. Tak, siang dah boleh nampak dah. Sebab tak ada pencemaran udara dan sebagainya. Kenderaan masa tu minyak murah tuan-tuan. Kereta tak guna 3-3 kat rumah.
Murah, lepas tu tak guna. Jadi bila sekali saya dapat lepas balik kampung masa tu, memang lapang, boleh baring kat atas jalan raya. Jadi yang kita perasan susah nak keluar, duduk kat rumah. Sebenarnya banyak benda yang kita belajar. Jadi imam solat awal, solat 5 waktu kepada keluarga. Isteri pun tengok, lama dah, inilah imam yang aku tunggu. Kan, berapa puluh tahun kita kahwin. Anak-anak pun dia terasa keberadaan ayahnya. Kemudian ada yang tadarus, tak berhenti setakat dalam bulan Ramadan. Sebelum Ramadan lagi, dalam bulan Rejab lagi, siap lah. Habis tak tahu nak buat apa. Ada juga yang main game, tak tahulah nak buat apa. Sebenarnya kalau kita fikir-fikirkan, banyak benda yang kita tak buat. Jadi hari ni bukan saya nak cerita benda tu, kita sama-sama lalui. Dan saya lebihkan cerita kepada cerita saya. Banyak yang saya belajar dalam musim PKPB kan, PKPP. Lala sekali kalau orang degil, PKPK lah sendiri kan. Jadi saya pun terlibat juga, antara yang terlibat dikuarantinkan, duduk seorang-seorang kat rumah. Kat mana? Tu Bandar Penawar sana, dengan jauh isteri dan anak. Bayangkan kalau kita seorang-seorang di alam kubur, macam mana, tak ada siapa yang tolong, antara kita dengan Allah je. Masa tu kalau ditakdirkan kita ni positif dan ditakdirkan, masa tu memang ngeri lah awal-awal tu, dengan kematian yang diuruskan mayat tu, subhanallah. Bukanlah itu tandanya mayat-mayat yang tidak baik, tak. Kita jangan memandai-mandai. Tengok orang ni mati jahat, mati diuruskan 3-4 orang aja. Kadang-kadang kita menilai dari segi luaran itu. Ada orang menganggap kematian yang baik mesti ramai. Berapa ramai ulama demi ulama, bahkan macam setiap hari pesta kematian. Bermula Rejab, Syakban, Ramadan, Syawal lebih dah masuk Zulkaidah. Seorang-seorang ulama-ulama yang berada di sekitar dunia ni, seluruh dunia. Cuma bila kita melihat kematian tu macam mana, boleh kita lihat dalam surah Al-Mulk ayat 1 dan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi nak lihat kekuasaan Allah, maha berkat Allah yang menguasai pemerintahan di dunia dan di akhirat, dan memanglah maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allazi khalaqal mauta, dialah yang menjadikan kematian. Kematian demi sebenarnya setiap saat berlaku kematian, setiap saat berlaku kelahiran di muka bumi ini. Setiap saat. Begitu juga dengan azan. Kita habis azan, negeri ni azan. Kita habis azan, negeri tu, negeri ni azan. Rupanya satu dunia ni ibarat macam 24 jam azan sebenarnya. Cuma kita fikir azan kat sini je lah. Tempat-tempat lain tu diikut masa kan. Khalaqal mauta wal hayata, dan kehidupan. Ada yang hari ni mati, ada yang lahir. Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, mana yang terlebih baik dari segi amalan-amalan kita. Kita jangan tengok orang ni, kita cukuplah. Cukup tak? Bila berada dalam keadaan kesempitan itu, kita baru rasa keberadaan Allah. Sebab tu dalam khutbah yang lepas dia mengingatkan, kekuasaan Allah ni jangan dilupa. Rasulullah tu tempat rujuk segala masalah. Orang sakit jumpa dia, orang sakit hati jumpa dia, orang ini
jumpa dia. Sedangkan dia tu pun bukan jenis berharta, bukan ada harta, bukan dia, tapi Allah bagi dia satu tip supaya kau bagi tip ni kembali kepada Allah. Itu je. Contohnya dengan beristighfar, segala hajat, pintu hajat terbuka, segala kerisauan kan, benda tu terlepas. Dengan istighfarnya apa faedah dia? Aku ada masalah besar, istighfar macam mana? Sebabnya dia nak ajar kembali kepada Allah. Apa bukti dia? Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, ayat 156. Ini biasa kita dengar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut. Takut tak? Takut. Jangan kau pergi dekat dia ni. Dia ni ada COVID ni, kan? Mati-mati kita, kan? Benda ni sampai tahap macam gitu tak? Jangan salam dengan dia. Tengok rumah dia pun jangan. Takut kita, tapi takut kita itu berlandaskan kepada syariat atau tidak? Takut mati pun mati, berani mati pun mati. Dan merasai kelaparan. Masa tu sibuk beli sampai 2 troli. Mungkin mana yang ada duit tu senang lah. Ada yang tak ada duit, ada yang tak ada makanan, sampai terputus masa PKP ni 3-4 hari beras habis. Kita beras ni habis, buka satu lagi. Gas ni habis, ada 1 tong lagi. Dalam masa yang sama tu kita lihat jiran-jiran kita ramai tau. Ramai yang terputus bekalan. Kerja tak ada. Subhanallah. Ada yang sampai sekarang pun kerja tak ada. Kalau Rasulullah ada, dia ngadu, Rasulullah cakap apa? Banyakkan istighfar, kan? Banyakkan baca doa itu, doa ini. Dia nak dapatkan hati yang tenang ni bukan senang. Kita yang sembahyang ni pun hati tak tenang lagi, betul tak? Tenang tak tenang? Ustaz ni mesti lambat ni, lepas isyak mesti ada lagi. Tak ada, kan? Ni setengah jam kalau ikut SOP dia tau. InsyaAllah nanti sebelum azan saya habis. Azan pukul berapa? 8.30 tambah 8 minit. Tak? Saja nak ingat-ingatkan. Wa naqsim minal amwal wal anfus, dan kekurangan dari harta benda dan jiwa. Wathamarat, hasil tanaman. Wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Masa tu kalau kita tak sabar, apa nak jadi? Benda semua dah tak ada, kan apa lagi? Sabar je lah. Allah nak ajar kita sabar. Biasa kita tak boleh sabar, tapi Allah bagi ujian ni satu dunia, bukan Malaysia je, satu. Kena sabar benda ni. Sabar ni bukan di setakat cakap je tau, dari segi pelaksanaan dia tu belum tentu. Tak percaya, yang berebut nama untuk sembahyang Jumaat tu agak-agak boleh sabar ke? Relax dulu, nanti dululah. Mesti isi dulu, mesti jumpa AJK dulu. Mam, jangan lupa letak nama saya ni, saya sumbang banyak ni. Kan? Takkan lupa, mesti ada. Kalau boleh tiap-tiap minggu. Kat sini kadang-kadang orang tak memikir dari segi kesabaran tu. Lepas dia, lepas dia. Jadi
Alhamdulillah, dengan berkat kesabaran daripada 3 jadi 12, 12 jadi 40, 40 jadi 1/3. 1/3 tu dah ngelat dah, ikut suka dia lah kan. Yang penting jaga jarak. Dan yang paling penting dia mengajar kita dalam antara SOP tu bawa sejadah sendiri. Faham tak kenapa bawa sejadah sendiri? Ada yang datang melenggang sejadah. Kita tahu tak kita batuk pukul 8 suku nanti, tahu tak? Ke daripada rumah nanti kita ni jenis memang Allah dah bagi tahu 8.25 nanti batuk ataupun tak ada batuk. Kadang-kadang boleh terbatuk. Ada setengah masjid ni dia letak tanda dan sebagainya. Ada yang dia letak tanda tu dengan sejadah, dia marking dengan sejadah. Jadi sejadah dah ada buat apa? Aku bawa. Ada orang berfikir gitu. Sebenarnya bila dah ada sejadah tu nak marking, kau bawa sejadah, lapikkan. Sekiranya terbatuk, terkena kat sejadah, dah lah tak pakai face mask. Sebenarnya batuk ni tak ada masalah nak pergi masjid, tapi pakai face mask yang mana ada batuk. Sebab tu ada yang pakai, ada yang tak pakai. Jadi kalau memang batuk tu kukuk gitu kan, relax aja. Pakai. Jadi kalau terbatuk, terkena kat situ. Nak dapat pahala sunnah, bawa kain ridah, kain shawl ni. Ni letak, duduk kat sini, letak, bentangkan. Jadi banyak benda-benda yang kita tak buat dah jadi buat lah. Berwuduk daripada rumah. Dulu biasa orang mesti nak habiskan air kan masjid, surau, bil kasi tinggi sikit kan, buka pipe besar. Jadi dia ajar ambil wuduk daripada rumah. Bayangkan ambil wuduk daripada rumah, berjalan kaki, naik motor, naik kereta tu, dah agak dapat pahala tak? Dapat pahala. Dah siap dah, kentut pun tahan tau. Ni berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Disambung dengan ayat 156 surah Baqarah, allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang orang Melayu kita dah pandai dah. Kalau dulu jangan sebut innalillah. Kenapa? Meninggal lah. Sahabat kita innalillah. Kenapa? Tak jatuh motor. Dulu jangan. Kalau dulu sebut itu ingat mati je. Jatuh katil pun innalillah. Sian kawan kita, nanti baru jatuh katil, innalillah. Jadi sebenarnya kita lafaz innalillahi wa inna ilaihi raji'un tu kita faham tak apa rahsia di sebalik sebutan itu tadi? Innalillah, dia datang daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada engkau aku kembali. Kembali apa? Itu yang Rasulullah ajar. Bila orang ni sakit, baca doa ni. Bila orang ni sakit, baca doa ni. Orang ni ada masalah, baca doa ni. Kita balik kepada Allah. Sebab Allah yang maha kaya, Allah yang maha besar, Allah yang maha segalanya. Penyakit ni siapa yang datangkan? Yalah, memang ada viral yang katakan ini daripada orang ini, daripada negara ini disebarkan kan, menjadi program. Bila saya bincang luas cerita tentang ni, perancangan manusia tu ada, tetapi perancangan Allah mengatasi segala perancangan manusia tadi. Mungkin ada kebenaran yang diceritakan tu, negara ni buat provokasi dan sebagainya kan, untuk nak sebarkan, nak jual ubat dan sebagainya. Mungkin, tetapi Allah lebih mengetahui. Bukan setakat negara dia bahkan lebih teruk lagi kadang-kadang. Jadi bila kita faham, sebenarnya balik semula ni adalah konsep tauhid kepada Allah, mengesakan Allah. Kita nak pusing mana? Sebab nanti dalam alam kubur seorang-seorang. Bila tuan-tuan renung kan, kejap lah
Ambil masa duduk sekejap, fikirkan kematian kita dan berada dalam alam kubur tu kita berada seorang-seorang. Orang rumah balik, anak-anak balik, kereta yang mengiringi kita tu balik, bahkan payung tu pun balik juga. Patah balik tu lupa tu ambil payung dengan tikar tu, ambil semua balik. Masa tu kita seorang-seorang nak jawab apa? Masa tu kita dah tak ada masa nak untuk beribadah kepada Allah. Masa tu kita rasa kebergantungan kita kepada Allah. Sebab itulah syaitan ni dia tak akan masuk kepada orang-orang yang ikhlas kepada Allah. Dia boleh masuk semua sekali ke setiap anak Adam ini kecuali orang yang ikhlas. Allah sebut. Macam mana nak ikhlas? Bukanlah saya nak ceritakan saya ikhlas, tapi nak ceritakan saya pernah diuji. Kita tak puasa, itu kelebihan lelaki ya. Sebab ambil hadis, siapa yang menjamu orang yang berpuasa, dia dapat pahala sama orang yang berpuasa. Jadi saya masak. Pukul 5.30 kawan telefon, datang rumah, ada gangguan dalam kepala otak saya tak pernah belajar ilmu perubatan tentang benda-benda macam itu. Bahkan saya takut bila orang panggil. Lepas ni jangan panggil tau. Pernah kat sarjana lepas saya kuliah, ustaz ni pandai ni histeria ni. Jangan pandai-pandai sekat jarang. Dia benda tu memang ada orang tahasus belajar dan sebagainya. Bukan semua ustaz hukum semua boleh, tak. Jangan. Dalam ketakutan yang sama, saya cakap nak pergi rumah orang ni macam mana. Kalau kata benda ni dengan izin Allah baik pun dengan sebab kau, kalau tak baik pun dengan sebab kau juga. Tapi orang dah berhajat, aku minta. Jadi apa caranya? Terlintas dalam hati, ambil uduk terus. Ambil uduk, solat sunat hajat. Ni nak solat sunat hajat, minta pada Allah, ya Allah, sekiranya sembuh ni bukan sebab aku, tapi dengan sebab engkau. Sekiranya benda ni tak sembuh pun bukan sebab aku cuma ikhtiar, kau belum izinkan lagi. Pergi. Sampai je ke rumah tu, apa terjadi? Perempuan tu dah dengar, macam kenal je. Sudah, aku pun tak pernah kenal orang tu kan. Dia boleh cakap dia kenal, sebab yang masuk dalam badan dia tu bukan baru 10 tahun, silap-silap ribuan tahun yang ada dalam badan dia tu. Dia cakap aku nak keluar. Macam mana pula, aku ni tak pernah belajar bab-bab ni. Keluarlah, aku cakap. Tak boleh, aku nak keluar juga. Jadi saya cakap, saya ada bawa air hujan. Saya nak promosi air hujan. Saya tak ada jual air hujan. Tuan-tuan, kalau dapat tadah air hujan tu, air hujan yang ditadah bukannya melalui zinc atau bumbung, direct. Kalau dapat mandi. Biasanya hujan turun tu jangan yang awal tu, lebih kurang dalam 5 minit hingga 10 minit tu biarkan dia turun, baru kita mandi. Sebab saya pernah jumpa satu hadis Rasulullah bila hujan, awal hujan tu Rasulullah keluar dan dia mandi dengan air hujan tu direct kan? Niatkanlah supaya penyakit badan kita akan hilang. Bahkan ulama-ulama mengatakan penawar, antara 1000 penawar air hujan ni yang direct. Jadi saya tadah air hujan tu masa bulan Ramadan. Kebetulan masa tu 1 Ramadan, kita puasa hari Jumaat. Khamis tu dah mula tarawih. Lepas tarawih tu hujan kat Batu Bahat. Saya tadah air hujan, ambil dan bacalah sikit-sikit apa benda yang kita tahu kan, ayat-ayat surah surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Al-Ikhlas, ayat kursi, Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya cakap, okey, kalau tak nak keluar, minum air ni. Aku tahu air tu air apa tu. Dia tahu air apa. Jadi bila macam gitu,
Cakap minum air tak jalan. Teringat saya ni baru belajar pegang tasbih tau, masa musim PKP. Sebelum ni tak pandai. Saya minta kawan aja. Saya tengok geng-geng yang ada tasbih kan, tengok benda lah sampai kau ni nak berkira sangat dengan Allah. Itu ustaz tu tak pernah pegang tasbih. Adalah juga pegang tasbih kan. Tasbih ni yang main-main ni tasbih kokar ni. Saya cari tasbih ni, jumpa balik, diamalkan. Rupanya bila kita ada satu indikator yang mengatakan kita perlu tasbih, perlu zikir segini tu, kita lebih bersedia daripada kita selawat. Berapa banyak kau selawat? Berapa banyak? Kalau tanpa target lah, dalam satu hari tu kita target berapa? Berapa kali je kita selawat? Saya naik kereta saya selawat, ustaz kan ajar. Tapi berapa? Tapi bila kita dah tetapkan diri kita, paling tidak mesti habis. Sebab seolah-olahnya macam jadi kewajipan, mesti habis. Rupanya kehebatan biji tasbih ni, bila mana kita zikir, menyebut nama Allah, ingat nama Allah, kita gentle dia benda ni. Saya ambil tasbih ni, saya suruh dia pegang. Apa jadi? Menjerit. Panasnya. Dia cakap, panas ke? Tengok, ada kesan dia. Begitu juga dengan kain ridak. Sebab tu ada perubatan, dia kibah pakai kain ridak ni je. Sebab kat situ ada proses mengingat Allah tu ada. Baru saya faham, ada gunanya juga benda ni. Mungkin bukan pada kita, tetapi bagi orang yang sakit, rasa sakit sangat, pegang benda ni sakit sangat, menjerit-jerit. Dia lagi jerit, saya ambil ni, saya kalungkan. Aduh, sakitnya, beratnya. Nak dipendekkan cerita, dia berlari, kejar apa semua. Azan. Dah azankan, baca 3 kul, baca ayat kursi. Dia boleh baca ayat kursi tu, saya suruh dia baca 7 kali, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul. Dia turun menjerit, kemudian baca 3 kul. Dan surah Al-Ikhlas tu, masa Allahus Samad tu doa lah. Dia cakap sakit tengkuk sangat, berat sangat dia cakap. Dia cakap lepas Allahus Samad tu doa jap, ya Allah sakitkan, baik, sembuhkanlah penyakit aku ni. Last kali saya suruh dia syahadah, tu dia lembik, dia boleh syahadah. Saya tak pandai, saya tak belajar pun benda-benda tu, entah spontan. Nak ceritakan ikhlas tu bukan kerana apa-apa. Daripada pukul 5.45 sampai pukul 8 saya kat rumah orang tu, belum sembahyang maghrib. Saya cakap, ini permainan setan juga ni. Sehinggalah akhirnya bila dia tadi dah minum air hujan tadi, dia lembik, tanda dia cakap nak buang air kecil. Apa terjadi? Lepas buang air kecil kat tanah tadi lama, dia ambil wuduk dan sembahyang asar. Masa tu belum sembahyang asar lagi, belum masuk maghrib masa tu. Dalam lagi 15 minit nak masuk maghrib tu, dia sembahyang asar. Lepas tu dia lepak tu tidur. Suami dia bernafai. Nak ceritakan apa? Kalau kita buat sesuatu tu bukan kerana sesuatu, kerana Allah, dia akan makbul. Tapi kalau buat sesuatu, datang pula suami dia, ni ustaz, salam keruk pula. Itu yang dah jadi beratnya tu. Kau tengok saya tanya kau buat benda ni, kaya lah. Kau tadah je air hujan, lepas tu kau buat label, jual air hujan. Tak payah ngajar dah kau, jual air hujan aja kan. Setan masuk dengan cara macam gitu. Mungkin satu hari tak, satu bulan tak, setahun tak, 10 tahun. Ini sebab saya nak cerita tentang permainan syaitan ni. Dia sangat licik. Dia boleh tunggu 99 tahun, untuk tahun yang ke-100 tu dia bagi. Maknanya ada kaitan jugalah cerita tentang iblis ni. Jadi sebab itulah kita ni untuk nak dapat ketenangan, antara pesan Ustaz Syekh Syahrul, pertama, banyak-banyak zikir kepada Allah.
Tak kira lah apa cara sekalipun, yang ini ritual kan, bacalah apa la ilaha illallah kan berapa kali, kemudian selawat berapa kali, istighfar berapa kali. Satu hari tu kita maintain yang kita mampu buat lah. Jadi cukup dalam tempoh banyak kan, berbanding dengan kita tak didik diri kita dengan berzikir tu. Baru saya faham benda ni. Kenapa mesti kena kira 33? Engkau ni dengan Allah bab tu semua nak kira. Itu saya faham konsep tasbih ni kan, 33 tak boleh lebih, tak boleh kurang. Tapi paling tidak satu hari tu dah selamat 33, 33, 33, 33. Satu waktu je dah 33, 33, 33 campur jadi 100. 5 waktu 500. Kalau tak ada indikator tu, ikut suka kita, mungkin hari ni banyak, mungkin tak buat. Yang kita nak benda tu dia kekal istiqamah walaupun sedikit. Jadi mulai hari ni carilah biji tasbih, standby. Setiap benda apa yang kita sebut nama Allah tu dia ada kesan sebenarnya, ada kesan dia. Ada yang kira jari dan sebagainya, tak apa. Sebab tu ada yang bila jari ni dia mengira kan, dia pegang orang tu sampai menggigil pun ada juga. Dia jadi saksi. Ini kat dunia, di hari akhirat nanti benda-benda ni semua jadi saksi. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Yang kedua, dah zikir tu dia bukan zikir sekadar kat mulut, hati kena masukkan. Macam yang saya biasa begitu, macam subhanallah, 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 subhanallah. Dia dah syok, dia dah naik syih dah tu. Kan? Cuba faham makna subhanallah tu apa? Subhanallah tu apa makna dia? Maha suci Allah kan? Maha suci Allah daripada sifat lupa, Maha suci Allah daripada sifat lalai, Maha suci Allah daripada sifat tak tahu. Kan? Tak tahu ke aku ni nak pergi mancing dia bagi hujan? Betul tuan-tuan. Hari Ahad lepas pergi mancing, hujan lebat. Boleh kira ikan dia tak sampai 10 ekor. Allah tak tahu ke aku ni nak pergi mancing? Mana konsep subhanallah tu? Maha suci Allah tu, Allah maha mengetahui. Bila kita faham masa sebut subhanallah tu, buat macam gini, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah kan? Ya Allah, ajarlah aku macam mana kefahaman tentang maha suci Allah tu kepada diri aku. Kita sebut subhanallah, maha suci Allah, tetapi berilah kefahaman yang mendalam pada diri aku supaya aku faham makna subhanallah tu. Masa kita zikir tu, subhanallah, 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 ya Allah, berilah aku kefahaman tentang maha suci Allah ni yang lebih mendalam supaya aku lebih kenal Engkau ya Allah. Jadi satu hari nanti kita minta, lama-lama faham tak? Allah akan bagi sebab kita minta. Allah boleh bagi juga walaupun kita tak minta. Bila sebut yang kedua, alhamdulillah. Alhamdulillah maknanya apa? Segala puji bagi Allah. Aku ni tak pandai memuji Engkau ya Allah, ajarkan aku pujian yang terbaik yang pernah aku buat dalam ilmu hidup aku. Ajar. Masa tu alhamdulillah, alhamdulillah. Kadang kita sebut alhamdulillah, 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 mata sampai mata putih naik ke atas. Tapi tak ada benda pun. Dia tak sampai ke hati tu. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, aku ni banyak nikmat yang Kau beri. Tak pernah bersyukur, tak pernah rasa cukup. Maknanya kita belum faham konsep alhamdulillah tu, sekadar sebut aja. Tu alhamdulillah, alhamdulillah, hidup lagi aku boleh sembahyang maghrib, boleh lagi sampai 7 Zulkaidah. Ada orang kawan aku dah meninggal dunia kan. Alhamdulillah, rezeki tu bagus, anak-anak pun bagus, jiran-jiran pun bagus, masyarakat pun bagus, AJK surau pun bagus. Banyak alhamdulillah.
Kemudian Allahu Akbar, apa maknanya? Allah Maha Besar. Apa yang Allah Maha Besar? Maknanya apa-apa bila kita faham, ya Allah, aku tak faham konsep Allah Maha Besar ni, kau berilah kefahaman aku. Nanti Allah bagi kefahaman Allah Maha Besar tu apa. Apa-apa kita minta dengan Allah, apa-apa kita minta dengan Allah. Sebab tu Rasulullah, apa-apa kau minta, dia akan bagi. Dalam bentuk doa, dalam bentuk amalan dan sebagainya, kau buatlah, Allah akan buka satu-satu. Bahkan dengan istighfar Allah buka jalan kerisauan. Apa yang kita risau, Allah buka satu-satu. Walaupun istighfar ia menghapuskan dosa, ya betul, tapi dalam masa yang sama kita bergantung dengan Allah. Bila kita faham itu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, nanti kita faham setiap amalan ni kan, setiap perbuatan yang kita nak amal mulakan dengan bismillah. Apa yang kita faham dengan bismillah? Sebab dalam kalimah bismillah tu ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Aku sebut nama Engkau ya Allah yang sifatnya Maha Pemurah lagi Maha mengasihani. Dengan sebab sifat pemurah dengan mengasihani itulah aku boleh buat benda ni. Contoh nak makan kan, baca bismillah. Tengok, aku boleh suap dengan tangan aku, masuk mulut tak pernah, ambil tu letak kat mata tak. Bahkan saya nak cuba ajar, bukan ajar, saya nak cuba kongsikan, bahkan bila kita menyebut Fatihah dalam solat itu, kita merasa bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dengan sebab Kau pemurah, aku boleh berdiri, aku boleh solat berjemaah, aku boleh solat awal waktu itu. Bukan dengan sebab aku semata-mata, tetapi dengan sebab Kau bantu, aku boleh berdiri, boleh mendengar budak ni memekak kat belakang. Ni Ar-Rahman Ar-Rahim tu. Sebab tu disebut 2 kali dalam Fatihah tu, nak ingatkan balik kita. Kalau tak ada Ar-Rahman Ar-Rahim, satu benda kita tak boleh buat. Barulah kita faham, ya Allah, aku berdiri, boleh berdiri. Barulah dia tak merasa yang tak pergi semayang tu yang dia pergi semayang ni sebab anugerah Allah, bukan dengan sebab diri. Dia takkan ada sombong. Batu orang yang solat kan, inna salata tanha anil fahsya'i wal, sungguhnya solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dia akan rasa Allahu Akbar, nikmat ni. Jadi kita serah kepada Allah semua tu. Allah nak yang inilah. Yang ini dipanggil antara ketenangan, banyak zikir kepada Allah. Dan yang kedua, penyerahan. Kita menyerahkan diri itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semata-mata kerana Allah. Hatta kita start enjin motor, kereta, kita start tu dengan sebab kita pusing hidup ke dengan sebab izin Allah. Itu betul, itu je cukup lah. Tak, ya memang usaha aku, takkanlah aku tengok je boleh benda tu boleh hidup. Kita bukan wali Allah. Mungkin ada jugalah wali Allah kat sini, ada lah, ada, saya nak belajar. Maknanya kita rasa kebergantungan kita dengan Allah, start bismillahirrahmanirrahim, tak hidup. 5 tahun tak pernah rosak. Tak ada, bila tap je tak ada, tak pernah nak kata tak nak, mesti nak punya. Sebab siapa? Sebab Allah bantu. Konsep kat situ je. Jadi kita tak nak nanti ada, hei engkau ni tak ada aku susah, orang rumah nak pergi sekolah, nak pergi kerja, kita ada 2 kereta, kita pun nak pergi juga kerja. Dia start hei engkau ni baru bagi pinjam kereta, start hidup pula. Masa tu dia rasa dia yang buat ke Allah yang buat? Dia akan rasa diri dia, alah ini pun tak tahu, bom hidup. Dia start dekat 10 kali tak hidup. Kita datang, tak hidup. Tengok, semua nak suruh aku. Nampak habis bahasanya. Bahasa tu dah habis dah. Dia merasa diri dia yang buat, bukan Allah bantu dia. Zikir banyak, tapi dia tak faham konsep tu. Bukan saya nak mengajar, tak. Maknanya berdasarkan saya pun belajar juga macam mana nak dapat rasa tu.
Apa-apa. Jadi apa-apa kita buat atau masukkan nasi dalam mulut ni pun kita rasa kebesaran Allah. Sebutir nasi itu berapa yang terlibat? Berapa manusia yang terlibat? Berapa makhluk Allah yang terlibat? Bila rasa kebesaran itu, nak makan tak ada masalah. 2 pinggan, 3 pinggan tak ada masalah. Dah habis waktu berapa? 5 minit lagi. Ingatkan saya sebab tengah syok lah. Dia kadang-kadang syaitan gitu juga, rasa angkasawan, rasa hebat lah. Cerita lagi. Yang belakang ni ustaz nak habis ni. Okey, saya nak habiskan cerita ni. Maknanya faham kita belajar. Minta Allah ma'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini doa ni saya pegang betul. Patutlah Rasulullah pegang tangan Muaz bin Jabal. Dia pegang tangan Muaz bin Jabal. Kau jangan tinggal doa ini. Allah ma'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingati Engkau. Nampak? Bantulah aku dalam mengingati Engkau. Berasa keberadaan Allah tu. Start ini kita, Allah yang hidupkan, alhamdulillah. Nampak? Rasa keberadaan Allah. Walaupun zikirnya tak, tetapi ingat kepada Allah tu hati tu. Allahu Akbar. Wa syukrika wa husni ibadatik. Dan berterima kasih kepada Engkau dan berbuat amal kebaikan ni sebab Engkau juga. Jadi kita merasa kebergantungan kita dengan Allah. Okey, satu cerita saya nak ceritakan last. Ada seorang hamba Allah ni, dia rasa risau, gelisah, ada masalah besar. Dia jumpa dengan Imam Ibrahim bin Adham. Ini seorang wali Allah pada zaman tabi'in, pada abad kedua. Ibrahim bin Adham, biasa kan dengar kan? Jadi dia tanya kepada dia ni ada masalah. Apa resolusi dia? Apa formula untuk nak hilangkan benda ni? Ibrahim bin Adham ditanya 3 soalan. Dia tak menjawab, tapi dia bagi soalan 3 soalan. Yang pertama, dia tanya, adakah ada yang terjadi di luar ini, di alam semesta ini, dari kekuasaan Allah? Ada tak? Selain daripada Allah benda ni terjadi? Ke sebab Allah? Dia cakap benda ni semua adalah daripada Allah. Hatta Covid ni pun daripada Allah. Yang kedua dia tanya, adakah mati yang berada di luar itu berada di luar kekuasaan Allah? Orang yang mati dan sebagainya, orang yang mati, yang hidup, adakah berada di luar kekuasaan Allah? Jadi kita faham konsep subhanallah tu. Allah ni tak lalai, Allah ni tak macam gini, Allah ni tak lemah, Allah ni tak bodoh, Allah ni tak. Maknanya dalam pengetahuan dia. Dia jawab tu bukan dengan bagi jawapan, dia tanya. Dan soalan yang ketiga, adakah bertambah atau berkurang rezeki ni daripada Allah? Jadi bila semua dia cakap tak, maknanya resolusinya adalah tauhid, kembali kepada Allah. Itu je. Sebab tu kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Engkau tu sangat hebat. Maknanya kebergantungan kita apa-apa pun Allah. Hatta pada malam ini kita berjumpa pun dengan sebab Allah. Jadi kalau semua ini berada dalam kekuasaan Allah, apa engkau nak risau? Ni sampai tu tahap nanti benda-benda ni, musibah, apa benda yang menimpa diri dia tu, dia tak ada lain, ingat Allah saja. Yang ini yang kita nak sebenarnya, zikir-zikir banyak tu supaya nak latih hati tu balik kepada Allah. Saya ajar tadi, bukan ajarlah kongsi. Subhanallah tadi, ya Allah bantulah aku memahami kalimah ini, alhamdulillah bantulah aku. Mana kita minta supaya dibantu faham betul-betul dan benda tu dipraktikkan oleh diri kita. Subhanallah duduk mana, alhamdulillah duduk mana, Allahu Akbar tu duduknya kat mana. Selama ni kita baca subhanallah, 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 subhanallah. Dia sekadar gitu je. Try. InsyaAllah. Jadi alhamdulillah kat situ perkongsian saya kat sini. Mudah-mudahan kita ni banyak ingat Allah.
Tadi dia tak habis. Dua tadi. Ingat Allah, penyerahan kepada Allah, solat, banyakkan solat. Kemudian yang keempat, banyakkan bersedekah. InsyaAllah dia akan datang membantu proses tu. Ini untuk mukadimah lah. Nanti akan datang kalau panjang umur. Bahasanya pun dia cakap gitu. Kalau panjang umur, kita jumpa lagi, kita sambung lagi. InsyaAllah. Jadi saya tutup dengan doa Rabitah. Mudah-mudahan Allah tautkan hati kita, supaya kita reda kepada Allah dan Allah meridai kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtama'an ala mahabbatik altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik fawathiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wa ahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمدها على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.